Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk subjek sejarah tingkatan 4 dan kita masih lagi dalam bab 3. Pada kali ini kita akan sama-sama mengkaji subtopik 3.6 iaitu dasar pendudukan Jepun di negara kita. Jadi kita tahu bagaimana Jepun telah berjaya menguasai keseluruhan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan sekarang kita akan melihat apakah dasar pendudukan Jepun di negara kita. Jadi untuk subtopik ini, apakah standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar ialah pelajar boleh menerangkan dasar pendudukan Jepun di negara kita. Baik, mari kita mulakan. Setelah menduduki negara kita, Jepun telah memperkenalkan pemerintahan tentera. Dasar pemerintahan tentera Jepun diterima daripada Panglima Agung Japanese Southern Army untuk dilaksanakan di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Dasar pendudukan Jepun di negara kita dapat difahami melalui dasar pentadbiran, ekonomi dan sosial. Jadi kita akan lihat ketiga-tiga aspek ini. Baik, kita mulakan dengan dasar pentadbiran terlebih dahulu. Pentadbiran tentera Jepun. Okey. Tentera Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Pada peringkat awal, Tanah Melayu digabungkan. Okey, kita lihat sini Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Baik, pada April 1944, Tanah Melayu dan Sumatera akhirnya ditadbir secara berasingan. Okey, kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ketara di bawah pentadbiran British dan Belanda, di mana Tanah Melayu di bawah British dan Sumatera di bawah Belanda. Jadi bila Jepun cuba menyatukan dalam satu sistem pentadbiran, Jepun mendapati bahawa terdapat perbezaan yang ketara, maka terpaksa ditadbir secara berasingan. Sumatera kemudiannya diletakkan di bawah pentadbiran Jepun ke-25, tetap di bawah pentadbiran Jepun ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi Sumatera. Manakala Tanah Melayu tadi yang telah diasingkan ditadbir pula oleh pasukan tentera Jepun ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak. Okey. Singapura dikenali sebagai Shonanto atau juga bermaksud Pulau Cahaya Selatan. Diasingkan pentadbirannya dari Tanah Melayu yang dikenali sebagai Malai Baru ataupun Melayu Baru. Okey, maknanya di bawah pentadbiran Jepun, Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru ataupun bermaksud Melayu Baru. Negeri Melayu iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dipindahkan di bawah pentadbiran Kerajaan Thailand. Selebihnya Jepun di bawah pemerintahan Jepun, tetapi 4 negeri ini adalah diletakkan di bawah pentadbiran Kerajaan Thailand. Sarawak, Sabah dan Brunei pula digabungkan. 3 wilayah ini digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Kita Borneo. Kita Borneo dan diketuai oleh Governor General
serta diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun ke-37, di mana pusatnya ialah di Kuching, Sarawak. Baik, ada sedikit info di sini iaitu berkaitan dengan Kempetai, pasukan polis tentera yang ditubuhkan untuk menjaga kepentingan pentadbiran tentera Jepun. Dan pasukan ini bertindak ganas dan kejam. Kempetai ini menyeksa dan membunuh sesiapa sahaja yang disyaki sebagai anti pentadbiran tentera Jepun, akan diseksa dan dibunuh. Okey. Baik, kita teruskan pula kepada dasar pentadbiran Jepun terhadap Raja-Raja Melayu. Jadi apa nasib Raja-Raja Melayu selepas Jepun menguasai tanah Melayu? Pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal, agama Islam dan adat Melayu. Serta diberikan bayaran pencen seperti sebelum perang. Maknanya sama seperti yang diberikan oleh British kepada Raja-Raja Melayu. Kedudukan baginda sebagai sultan di negeri masing-masing diletakkan di bawah penguasaan Governor Jepun. Pengiktirafan tersebut dibuat semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera yang berlangsung di Singapura pada Januari 1943. Baik, itu berkaitan dengan dasar pentadbiran British terhadap Raja-Raja Melayu. Seterusnya, mari kita lihat dasar pentadbiran Jepun terhadap kepimpinan tempatan. Pentadbiran tentera Jepun memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman ke jawatan yang lebih tinggi. Nampaknya ada kelebihan di situ. Langkah tersebut bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapatkan sokongan penduduk. Ini dua sebab mengapa Jepun memberi kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan. Sebenarnya ada dua sebab, iaitu untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan satu lagi ialah untuk mendapatkan sokongan penduduk. Pentadbiran tentera Jepun telah menubuhkan institut latihan kepimpinan, latihan pemimpin-pemimpin muda atau juga dikenali sebagai Koakun Renjo, untuk melatih dan menanamkan semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. So, institut ini yang dikenali sebagai Koakun Renjo, dia untuk melatih dan menanamkan semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Jadi itulah dia antara dasar pentadbiran tentera Jepun di tanah Melayu. Baik, kita akan teruskan kepada dasar ekonomi pula. Dari segi ekonomi, akibat kemelesetan ekonomi, pentadbiran tentera Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Di mana rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan telah diperkenalkan bertujuan untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber tempatan. Baik, seterusnya mari kita lihat tentang rancangan perindustrian 5 tahun yang juga diperkenalkan untuk membangunkan industri tempatan
dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Mata wang Jepun dicetak menggantikan wang yang digunakan oleh British. Jadi kita lihat dalam gambar ini adalah mata wang Jepun. Ini adalah mata wang Jepun yang dicetak tadi, yang juga dikenali sebagai wang pokok pisang, di mana dicetak tanpa kawalan sehingga menyebabkan inflasi. Kerana terlalu banyak wang tetapi kekurangan barangan di pasaran. Baik. Mari kita teruskan dengan dasar sosial. Jadi kalau dasar sosial, terdapat beberapa aspek yang perlu kita lihat, iaitu dari segi pendidikan, kemudian sikap Jepun terhadap agama, seterusnya catuan dan penghasilan makanan. Dan yang terakhir ialah tentang layanan terhadap penduduk. Baik, mari kita mulakan dengan dasar sosial dari segi pendidikan. Jepun bertindak menutup sekolah Inggeris dan sekolah Cina. Kemudian, bangunan sekolah tersebut telah digunakan untuk keperluan pentadbiran tentera Jepun. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat atau juga dikenali sebagai Hakko Ichiu, mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Baik, ini tujuan sistem persekolahan Jepun diperkenalkan. Tentera Jepun berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan, kita highlightkan memupuk nasionalisme Asia, kemudian menghapuskan pengaruh Barat, dan satu lagi ialah menanam kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan. Jadi inilah dia 3 usaha yang akan dilaksanakan oleh Jepun melalui pendidikan supaya dapat memupuk nasionalisme Asia, secara tidak langsung menghapuskan pengaruh Barat dan akhirnya menanam kesetiaan kepada Jepun. Baik. Mari kita teruskan. Ada sedikit info di sini berkaitan dengan pendidikan di sebelah kiri. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah pendidikan menekankan semangat Jepun atau juga dikenali sebagai Nippon Seishin, menghormati kebudayaan dan Maharaja Jepun. Juga dikenali sebagai Tenno Heika. Seterusnya, pengajaran bahasa Jepun bahasa Jepun atau dikenali sebagai Nippongo dijalankan secara meluas untuk menjadikan bahasa Jepun sebagai lingua franca dalam lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya. Jadi lingua franca ni ialah bahasa pertuturan yang digunakan dalam pentadbiran, dalam komunikasi. Jadi Jepun bermatlamat untuk menjadikan bahasa Jepun sebagai bahasa lingua franca. Seterusnya yang ketiga, sekolah bermula dengan perhimpunan pagi menghadap arah negara Jepun dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepun iaitu Kimigayo. Dan seterusnya pentadbiran tentera Jepun secara halus memanipulasi pegawai agama untuk tujuan propaganda Jepun. Baik, ini agama kita akan lihat dalam sikap Jepun terhadap agama. Mari kita perhatikan dahulu di sebelah kanan ini sikap Jepun terhadap agama. Jadi bagi membendung kegiatan penentangan terhadap pendudukan Jepun, tentera Jepun telah menghormati, mereka cuba menghormati agama Islam dan juga adat Melayu, serta mereka tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Kemudian untuk kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama diteruskan.
Majlis Agama Negeri juga dibentuk, okey, dan persidangan agama Islam, okey, diadakan di Singapura dan di Kuala Kangsar. Jadi tujuannya untuk mengelakkan penentangan terhadap pendudukan Jepun, maka Jepun membenarkan aktiviti keagamaan dijalankan. Itu yang berada di info di sini. Pentadbiran tentera Jepun secara halus memanipulasi, mempergunakan pegawai agama untuk tujuan propaganda Jepun. Okey, kemudian pegawai agama ni diminta menyampaikan hal yang diputuskan oleh tentera Jepun dalam kelas agama di masjid dan surau. Maknanya sambil-sambil ada sesi tazkirah dan sebagainya, ceramah, Jepun juga meminta pegawai agama supaya menyampaikan hal-hal tentang apa yang diputuskan oleh Jepun. Okey. Masjid juga digunakan untuk menyampaikan titah sultan bagi menyokong dasar Jepun supaya menambah pengeluaran makanan dan tidak menyebar kabar angin. Jadi inilah dia sikap Jepun. Seterusnya kita lihat di sini berkaitan dengan catuan penghasilan makanan. Okey. Pentadbiran tentera Jepun telah memperkenalkan Ordinan Kawalan Barangan dan Bahan Penting. Okey, bertujuan untuk mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan. Okey, jadi catuan makanan telah dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas seperti beras, garam dan gula. Pentadbiran tentera Jepun juga telah menggalakkan penduduk menanam bahan makanan sendiri melalui kempen tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri yang didapati semakin berkurang. Keperitan hidup menjadikan penduduk negara kita lebih kreatif dalam kehidupan. Mereka berdikari menghasilkan ciptaan baru, berdikari dan juga menghasilkan ciptaan baru berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup. Antaranya ialah menghasilkan tempe daripada biji getah. Okey. Baik, ini berkaitan dengan catuan dan penghasilan makanan. Jika kita lihat di sebelah kiri ini ada kad, ada kad catuan makanan yang dikeluarkan oleh Pejabat Kawalan Makanan di mana terdapat tarikh, jenis dan kuantiti barang yang diperoleh oleh penduduk. Jadi contohnya ingin membeli beras, maka tidak sewenang-wenangnya boleh membeli beras sejumlah mana yang mereka mahu. Jadi mungkin pada tarikh tertentu boleh beli beras dan ada catuan-catuan dia berapa banyak kuantiti barang yang diperolehi oleh penduduk. Itu yang dipanggil catuan. Maksudnya penduduk terikat kepada kuantiti yang telah ditetapkan oleh Jepun. Tidak boleh sewenang-wenangnya membeli barangan sebanyak mungkin. Okey, itu yang dipanggil catuan. Baik, akhir sekali kita melihat bagaimana dasar Jepun dalam aspek sosial berkaitan dengan layanan terhadap penduduk. Okey, kita mulakan dulu perenggan yang pertama. Pentadbiran tentera Jepun memberi layanan berbeza-beza, berbeza mengikut kaum berdasarkan kepentingan. Jadi kita lihat tentera Jepun dia memberikan layanan yang baik kepada orang Melayu serta pribumi, yang mana bekerjasama dengan Jepun. Tentera Jepun bertindak sedemikian untuk mendapatkan sokongan masyarakat pribumi bagi melicinkan pentadbiran. Baik, kita teruskan kepada perenggan yang kedua. Selain itu, tentera Jepun membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di tanah Melayu dan juga di Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas. Subhas Chandra Bose.
orang India digalakkan menyertainya untuk kemerdekaan negara India. Layanan sedemikian ini sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun menguasai negara India. Okey? Seterusnya, untuk orang Cina pula, okey, Jepun memberikan layanan kejam kepada orang Cina. Okey, kejam. Perkara ini adalah akibat daripada lanjutan permusuhan daripada perang Cina-Jepun, di mana orang Cina juga dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa perang Cina-Jepun. Jadi ini sebenarnya melibatkan dendam daripada peristiwa perang Cina-Jepun terbawa-bawa ke tanah Melayu. Kita teruskan, masyarakat berbilang kaum di negara kita mengalami kesengsaraan dan pengalaman pahit akibat kekejaman tentera Jepun. Kaum Cina mengalami kesengsaraan yang lebih teruk berbanding dengan bangsa Melayu, India serta pribumi Sabah Sarawak. Akhirnya, landasan kereta api maut adalah bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Kenapa terdapat orang Melayu, Cina dan India yang dipaksa menjadi buruh membina landasan kereta api. Dalam pembinaan landasan kereta api tersebut, ramai yang terkorban akibat kerja berat, kekurangan makanan, ubat-ubatan, pelbagai jenis penyakit serta suasana buruk di tempat kerja. Okay. Ini yang menyebabkan ramai buruh yang terkorban. Sebab itu landasan kereta api ni digelar sebagai landasan kereta api maut. Baik, ini dia gambar pembinaan landasan kereta api maut yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey. Dibina sejauh 415 km dari Thailand ke Burma melalui hutan tebal tropika dan pergunungan. Okay. Tenaga kerja terdiri daripada 200,000 buruh paksa, yang dikenali sebagai Romusha, dari negara Asia Tenggara dan 60,000 tawanan perang dengan pihak bersekutu. Jadi inilah dia buruh-buruh yang dipaksa untuk membina landasan kereta api maut. Sebagai penutup kepada subtopik ini, dasar pendudukan Jepun meninggalkan pelbagai kesan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Pengalaman tersebut telah membentuk jiwa masyarakat tentang kepentingan ketahanan fizikal dan mental semasa menghadapi cabaran hidup. Penduduk memperolehi keberanian, kepercayaan diri, semangat spiritual dan mental yang kuat bagi menghadapi kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Keadaan ini seterusnya mencetuskan penentangan rakyat dalam pelbagai bentuk terhadap pendudukan Jepun di negara kita. Baik, itulah dia subtopik 3.6 yang kita kaji pada hari ini berkaitan dengan dasar pendudukan Jepun di negara kita, di mana melibatkan 3 aspek, iaitu dasar pentadbiran dari segi ekonomi dan juga sosial. Jadi, cikgu harap pelajar dapat mencapai standard pembelajaran pada dalam subtopik ini, iaitu dapat menerangkan dasar pendudukan Jepun di negara kita, sama ada dari segi pentadbiran, dari segi ekonomi dan juga sosial. Baik, kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.